بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada malam yang berbahagia ini dapat kita bersama setelah mana selesai kita solat maghrib berjamaah, berzikir, berdoa, kemudian kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah keberadaan kita berada dalam majlis ilmu ini tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan salah satu daripada tanda kesyukuran dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan segala-gala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan insya-Allah ia menjadi sebagai tanda syukur dan tanda ketakwaan kita kepada Allah insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan yang diberikan ketenangan, dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan, dan yang lebih besar lagi kita harap agar Allah memberikan kepada kita istiqamah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah tuan-tuan, saya baru nak mula majlis nak mula kuliah pada malam hari ni. Hari tu saya dah datang buat tazkirah Jumaat. Malam ni insya-Allah giliran saya untuk slot maghrib pada hujung Ahad, hujung Ahad, hujung bulan hari Ahad. Insya-Allah mudah-mudahan Allah mempermudahkan. Kitab yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, dan sama-sama insya-Allah kita akan dapat manfaat, iaitu kitab yang telah dihimpunkan ataupun yang telah dihimpunkan oleh Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf yang dikenali sebagai Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi sosok tubuh Imam Nawawi yang menyusun kitab Al-Azkar sudah memang tidak asing lagi bagi kita. Ia adalah salah seorang daripada ulama mujtahid hebat besar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan memberkati kita insya-Allah. Jadi sebelum kita nak masuk dalam kitab beliau Al-Azkar, yang mana Al-Azkar ini adalah perkataan kata jamak daripada kata mufrad dia, kata tunggal dia zikrun, iaitu zikir. Al-Azkar maknanya zikir-zikir. Jadi dalam kitab ini himpunan zikir-zikir yang telah dimuatkan oleh beliau, yang beliau ambil daripada kitab-kitab sunnah, hadis-hadis Nabi SAW, dan dimuatkan dalam ni hanya zikir-zikir 24 jam dalam kehidupan kita. 24 jam. Faham kan? Bila 24 jam, tidur pun ada, tandas pun ada, berjalan pun ada, nikah kahwin pun ada, semualah termasuklah zikir-zikir dalam solat kita. Dan apa sahaja yang bersangkut paut dengan kehidupan kita, insya-Allah 24 jam hidup kita itu sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab ini, masya-Allah, tabarakallah,
sayangnya Nabi kepada kita, Nabi meninggalkan kepada kita zikir-zikir yang perlu kita kena lakukan. Walaupun tuan-tuan, puan-puan, kita tahu zikir-zikir ni bukan suatu benda yang dibebankan, bukan satu perkara yang wajib kita kata kepada kita. Dianjuran saja, saranan yang tinggi untuk kita lakukan. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Zikir ini, kalau kita tengok zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sarankan kepada kita, zikir ini adalah amalan yang paling terhebat. Sebelum kita nak tahu zikir itu amalan yang paling terhebat, kita kena faham zikir itu mengingati Allah. Kan? Mengingati Allah, itu makna zikrun. Mengingati Allah dalam hidup ini ada pelbagai cabang. Satu, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Biasa dengan mulut kita lah, lidah kita ni kita duk panggil apa? Zikir lah. Kamu duk buat apa tu? Zikir. Kita faham. Bila dia kata zikir ya, kita faham. La ilaha illallah ke apakah? Tapi hakikat sebenarnya tuan-tuan perempuan, bila zikir melalui lidah ini bukan sekadar zikir yang kita faham. Kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Pagi kita baca bismillahilladzi, petang pun kita baca bismillahilladzi 3 kali, kan? Tambah musim macam ni, lagi kita kena baca, kita tak tahu kan. Jadi itu sebahagian daripada zikir yang digunakan oleh mulut kita. Tetapi di sana ada lagi zikir-zikir yang digunakan oleh mulut. Apa dia? Kalimatun tayyibatun. Kalimah yang baik yang keluar daripada mulut kita, sebenarnya itu adalah zikir. Kita nasihat orang, orang minta tolong, nasihat, kita nasihat, zikirlah tu. Cuma tak samalah macam subhanallah, subhanallah, subhanallah tu. Cuma ungkapan yang keluar daripada mulut kita zikir. Ibu ayah yang Allah angkat taraf hidup mereka lebih daripada anak. Walaupun anak itu hebat macam mana melangit keadaan dia di dunia ini, tapi ibu bapa lebih daripada anak dia. Kerana apa? Ni selalu dia duk suruh anak-anak dia, betul? Kita semua ada anak, daripada kecil-kecil lagi kita duk suruh benda yang baik-baik, betul? Bukan kita suruh benda yang tak elok. Suruh benda-benda yang baik, itulah zikr. Yang zikir yang digunakan oleh mulut. Oleh kerana itu, hakikat sebenarnya kehidupan kita sebagai seorang Muslim, sebenarnya hakikat sebenarnya sebagai seorang Muslim, kita ini sentiasa berzikir kepada Allah dengan mulut. Tapi adakah jadi sebegitu dalam hidup kita? Itu yang kita kena cek. Ada tak masa-masa yang kita guna mulut kita nak kata dekat orang? Ada tak kita dalam masa yang sama kita guna mulut kita nak caci orang? Kita nak hantam orang dengan mulut kita? Kita nak ikut suka kita lah. Kalau ada, bererti kita sudah menggunakan bukan pada tempatnya, iaitu untuk mengingati Allah. Maka wajarlah Nabi kata mulut apa? Nabi suruh buat apa? Nabi pegang lidah tu kan, pegang lidah. Nabi suruh kita gigit, geraham, gigit. Nabi suruh pegang lidah. Nabi pegang lidah tu, Nabi bagi tahu ni lidah ni, mulut ni angkara menyebabkan manusia terjebam, terjatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir mulut itulah dia. Zikir yang macam kita tahu, segala apa yang baik kongsikan, itu adalah zikir. Yang kedua, zikir yang kita boleh guna dengan anggota jasad kita.
Kita boleh guna tangan, kita boleh guna kepala, kita boleh guna segala-galanya. Itu adalah juga zikr kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan hasil pahala, dan juga ia mengingatkan kita kepada Allah. Dalam masa yang sama kita buat benda-benda yang bertepatan dengan kehendak agama, iaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan tangan kita boleh menolong orang, dengan tangan kita boleh berusaha menubuhkan surau ini dengan jerit perit kita, maka berhasillah. Itu adalah apa dia? Zikr. Kita buat semua tubuh untuk apa? Untuk kita mengingati Allah. Cuma dengan perbuatan, dengan kedrak, dengan tangan. Itulah tuan-tuan, Nabi ada sebut seorang bapa, seorang ketua keluarga yang keluar bekerja, banting tulang, keluar habis keringat, tulang pak kerat, keluar kerja ni, letih ke tak letih? Penat. Walaupun dia kerja dekat pejabat, penat. Ni sini ni penat, tambah lagi dengan jam. Masya Allah, tabarakallah. Balik di rumah, orang tersebut mendapat keampunan daripada Allah. Kenapa? Kerana pergerakan dia keluar itu untuk buat apa? Melakukan satu perintah Allah, mencari rezeki dengan elok halal. Dia balik, segala kedrat yang dia keluarkan, penat lelah itu Allah bagikan sedekah, pahala sedekah. Maka itulah dia zikr yang kita kena fahami daripada sudut perbuatan. Macam saya katakan, sebenarnya kehidupan kita ini 24 jam semuanya mengingati Allah. Dan oleh kerana itu, saya berani mengatakan bahawa kehidupan kita sebagai seorang Muslim adalah kehidupan kita 24 jam beribadah. Kalau kita kata kehidupan kita ada certain yang tak ibadah, ada certain ibadah, jangan. Kehidupan kita sebagai seorang Muslim semuanya ibadah. Kita duduk dalam surau rumah Allah, kita niat i'tikaf, kau tak dapat apa? Penat saja. Dapat kan? Dapat. Allahu Akbar. Itu adalah satu bentuk yang kita kata kehidupan kita beribadah. Kita masuk tandas, ingat masuk tandas, buang najis tu, hadas lah, buang hajat tu, ingat free je ada. Allah bagi di samping kita menunaikan hajat kita, Allah bagi pahala. Cuma satu saja tuan-tuan, pahala ni benda yang tak nampak. Benda tak nampak macam himpun, macam duit, macam hak yang duk atas dunia ni tak nampak. Kalau kita nampak, kita rasa macam mana? Depan kita ada duit banyak, terliur juga. Depan kita ada satu ni emas ni sebesar ini, terliur juga tengok, sebab nampak. Tapi pahala kita buat penat, letih, tak nampak pahala. Pahala memang macam tu, dosa pun sama, cuma kita akan lihat nanti di sana. Bagi orang yang ada jiwa zikrullah, bagi orang yang ada kehidupan dia ini 24 jam ingat Allah, maka dia nampak. Dia nampak bukan dengan mata kasar, dia nampak dengan mata hati dia. Iman dia tu akan nampak, adakah ini boleh membawa keuntungan pahala kepada aku? Adakah ini sama ataupun sebaliknya? Dia akan pasti. Aku akan pasti setiap apa langkah gerak aku buat ini, semuanya aku akan jana sebagai pahala. Maka itulah zikr kita dengan anggota tubuh badan kita. Itu yang kedua secara ringkasnya. Yang ketiga, tuan-tuan dan perempuan, zikir ni hak dalam ni kita panggil apa? Hak tadi semua zahir. Ni yang dalam ni kita panggil apa? Batin kan. Kita bila sebut istilah batin tu, dia banyak makna dia. Ilmu batin pun ada, hak nur pun ada. Jadi hak dalam. Yang dalam ni hati kita lah, kita kata senang cerita. Hati kita juga adalah salah satu daripada sasaran tempat untuk kita berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala.
Hati kita ini, segala lintasan, segala apa yang ada dalam hati ini, semua kita boleh ingat kepada Allah. Kita nak sebut subhanallah pun boleh, betul? Macam mulut. Yang kedua, kita nak lintas yang tak elok, boleh tak? Boleh. Tapi kita lintas yang elok, boleh kan? Kita sangka baik kepada orang. Kita niat, aku ni nanti tengah malam aku nak bangun tahajud. Niat dalam hati sekarang, agak-agak dapat tak pahala? Kita ingat kepada Allah, zikir, dapat pahala. Yang pernah, semua ni Nabi dah sebut. Apa sahaja yang baik-baik dalam hati, zikir. Tapi yang tak baik, belum dikira lagi. Cuba nampak tak di situ peranan hati untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kita ada 3 saluran sebenarnya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah melalui cabang amalan yang namanya zikir. Zikrullah. Orang panggil zikrullah. Jadi bila kita faham macam tu, makna zikir, insya-Allah tuan-tuan, 24 jam kita boleh pastikan. Dan kita boleh usaha sikit demi sedikit bagaimana aku nak jadikan mulut aku, tenaga aku dan juga dalaman aku ini, hati tu, lintasan tu, semuanya ingat kepada siapa? Sang Pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang Nabi tunjuk kepada kita. Nabi Allah bagi kehebatan. Mata dia pejam, tutup, hati dia bergerak, betul kan? Anggota dia bergerak, semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita berterima kasihlah kepada siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana beliau lahir pada 631 Hijrah. Jadi kurun yang ke-7 lah kita kata. Jadi Imam Nawawi ini adalah sosok tubuh yang mana lahirnya di mana? Di Syria sana. Syria sana. Syria di sana. Yang mana beliau ini, kehidupan beliau memang Allah dah jadikan semenjak daripada kecil lagi menjadi orang yang memang satu tokoh yang akan membimbing umat manusia. Antara dia masa kecil-kecil dia bukan macam budak-budak biasa. Bila satu malam dia tidur, masa usia kecil dia tidur dengan bapa dia, tidur dengan keluarga. Lepas tu bangun tengah malam terjaga, dia nampak cahaya penuh dalam rumah dia. Bila dia nampak cahaya penuh dalam rumah dia, dia gerak ayah dia. Ayah, kenapa jadi macam ni? Rupa-rupanya itulah dia malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Allah nak tunjuk kepada sosok tubuh yang hebat ini, semasa kecil lagi dia adalah seorang yang berkaliber, seorang tokoh yang hebat. Yang kedua, usia kecil dia, siapa pun tak mau main dengan dia. Budak kecil macam tu lah kan, pergi berkawan dengan orang lain, semua pakat tak mau main dengan dia, tak mau berkawan dengan dia. Kalau kita tengok sekilas pandang, macam ada problem lah budak tu. Sebab budak-budak segagan dengan dia, sebaya dengan dia, tak mau main. Sedihlah dia. Tapi dia sedih, dia balik, dia baca Quran. Itulah asbab dia dekat dengan Al-Quran. Itulah asbabnya Imam Nawawi dekat dengan Al-Quran, dia mula berjinak-jinak dengan ilmu. Sebab dia, Allah bagi jadi satu saja, budak-budak, kanak-kanak yang sebaya dengan dia tak mahu bermain dengan dia. Di situ kita nampak satu, Allah Ta'ala dah atur dah jalan nak menjadikan seorang tokoh yang hebat. Begitulah rupanya. Zahirnya kita nampak dia ini masa kekanakan dia memang tak dia nikmati dengan sebaiknya. Tetapi sebenarnya Allah dah sedia dah kepada dia satu tempat yang luar biasa di mata umat, di mata masyarakat, sebagai seorang tokoh Islam yang banyak berjasa. Ilmu dia bukan sekadar ilmu fiqh. Kita kenal Imam Nawawi dengan ilmu fiqh saja.
kan, sebab pandangan fatwa beliau berkaitan dengan fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i, yang mana pandangan beliau ini diutamakan sebab credibility, kehebatan beliau dalam fatwa tu hebat. Jadi ilmu dia hebat. Dia juga, Imam Ghazali juga, Imam Nawawi juga, beliau ni adalah seorang yang juga hebat dalam ilmu tasawuf. Itu sebabnya dia adakan zikir-zikir macam ni. Dia juga hebat dalam ilmu-ilmu yang lain sebagai alat perkakas untuk dia menjadi seorang yang boleh mengeluarkan fatwa, mujtahid. Kemudian ada satu cerita di zaman ketika mana beliau semasa belajar. Beliau belajar, tuan-tuan dan puan-puan, masa dia belajar ni setiap hari beliau belajar 12 mata pelajaran sehari. Dulu kan belajar bukan ada formal-formal macam ni. Pergi, orang panggil apa, menadah lah, talaqi. Pergi tok guru ni, pergi dekat dia ni, pergi dekat ni, belajar. Dia 12 kitab. 12 mata pelajaran, 12 kitab, berarti 12 guru. Satu hari dia belajar menuntut ilmu luar biasa. Sehingga orang kata apa? Tak pedulilah dengan makan minum. Terlalu asyik dan seronok belajar ni, kira makan minum ni macam tak dipenting, tak penting. Macam kan ada setengah orang kalau dia minat bekerja, minat belajar, dia tak pedulilah benda-benda yang macam tu. Macam itulah Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka dalam satu masa-masa dia belajar tu, dia juga ada terlintas nak belajar. Aku mengaji banyak dah ilmu-ilmu yang kita kata ilmu agama ni lah, senang cerita. Satu hari dia teringin juga nak belajar ilmu kedoktoran. Kan dulu, zaman-zaman dulu, orang-orang alim dalam pelbagai bidang banyak. Tapi semua mereka itu pada usia kecil tu, semuanya hafal Quran. Macam Imam Nawawi. Dan imam-imam lain, usia kecil tu memang tradisi mereka dah hafal Quran. Jadi sana nak belajar, boleh carilah mana-mana tempat. Di hujung sana, kalau kita presin sana, pergi cari sana. Semua ada alim-alim, pakar-pakar yang tertentu. Dia teringin nak pergi belajar ilmu kedoktoran pada ketika itu. Bila dia belajar, semakin hari semakin pening. Susah, sukar, serabut, gelap. Dia rasa gelap. Dia rasa macam tak boleh nak pergi lah. Tak boleh nak pergi. Lalu dia kata, ini bukan habuan aku kot. Dia berhenti. Tapi ilmu-ilmu yang dia belajar seperti biasa tu semuanya Allah buka. Rupa-rupanya Allah nak buka kepada dia sebagai seorang mujtahid yang hebat dalam ilmu yang tertentu. Maka itulah dia, sosok tubuh yang bernama Imam An-Nawawi rahimahullah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nak masuk kitab ni, itulah dia muqaddimah yang perlu kita kena ketahui. Imam Ghazali, Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, sekali lagi kita mula sedikit sebagai tajuk permulaan kita, yang mana beliau mulakan dengan tajuk ikhlas. Tapi sebelum tu kita tengok dulu beberapa ayat Al-Quranul Karim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman, tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah, zikir, ingat kepada Allah yang kita sebut 3 saluran tadi tu, tatma'innul qulub, menenangkan hati, jiwa-jiwa kita. Itu satu potong ayat Al-Quranul Karim menyatakan tentang sebab di antara Imam Nawawi rahimahullah menghimpunkan beberapa zikir-zikir yang telah dikatakan, yang disebut, yang diamal oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya zikir itu ubat untuk hati, iaitu penenang kepada hati. Tuan-tuan, puan-puan, kita semua tahu hati kita ni orang dah kaji dah.
Kan? Hati kita ni Nabi pun dah disebut dalam doa dia, hati kita ni bukan stabil macam tu, bukan dia duduk macam tu. Perasaan kita tu bukan hati ketul tu, hati perasaan kita, hati yang menerima lintasan, hati yang bergerak tu dia panggil hati nurani kita tu. Dalam tu hati tu sentiasa berbolak-balik ke kanan, ke kiri, timur, utara, selatan. Semuanya dia akan pergi berpusing macam tu. Ya muqallibal qulub. Kita biasa doa kan, lepas maghrib kita disunatkan baca yang tu lah. Selepas kita solat sunat ba'diyah, kita disunatkan baca ya muqallibal qulub sabit qulubi ala dinika wa ala ta'atika. Nak baca bila-bila pun boleh. Wahai Allah yang membolak-balik hati. Memang perasaan kita memang tak akan tenteram. Keputusan kita ulama dah buat dah, orang panggil apa, dah buat dah analisa. Kita punya keputusan kita dalam masa 1 second, 1 minit, berapa kali saya pun tak ingat dah dia punya kajian tu. Banyak kali, berpuluh-puluh kali dalam masa 2-3 minit, 1 minit tu, kita punya keinginan, kita punya perasaan, kita punya apa semua tu, dia akan berubah. Sekejap kata ya, betul. Selagi tak jadi kan. Sekejap, itulah hati kita. Yang itulah tempat was-was kan. Aku rasa macam aku ambil dah wuduk tadi. Tak, aku rasa dah tak ambil, aku rasa batal, aku rasa tak batal. Dalam masa 1 second je, macam-macam hati kita tu berbolak-balik. Cuma kita minta sabit ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, engkau nak bolak-baliklah macam mana pun. Tapi bila sentiasa berada sabit, tetap atas agamamu, jangan bagi aku terpesong daripada agamamu dan taat kepadamu. Kan kita berdoa macam tu, dan Nabi pun suruh berdoa macam tu. Biarlah berbolak-balik macam mana pun, tetapi kita minta hati kita itu ditetapkan atas berpusing-pusing macam mana pun, tetap di atas iman dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan, hati kita ini gelisah, hati kita ini tak tenang. Maka kita nak menenangkan hati kita yang pelbagai ragam tadi itu, yang mana juga berkongsi dengan fikiran minda kita ni, kita nak tenang dengan apa? Zikrullah. Oleh kerana itu, zikrullah inilah akan menenangkan jiwa-jiwa kita yang serabut. Jiwa-jiwa kita yang serabut dengan apa? Dengan kerja kita, dengan urusan keluarga kita, dengan apa-apa semua, maka kita legakan, kita tenangkan dengan zikrullah. Paling minima astaghfirullahalazim, Allahu akbar, kan? Oleh kerana itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam masyarakat Melayu kita, memang ditekankan begitu sebenarnya daripada dulu lagi. Sikit-sikit, sampai sekarang tuan-tuan pun biasa sebut kan, sikit-sikit Allah. Nampak tak? Acik Allah. Kan? Sampai ke benda jatuh pun Allah. Kan? Nampak tak? Sebenarnya dalam masyarakat Melayu memang dididik begitu. Cuma kita tak perasan bahawa itu adalah sebenarnya didikan zikir untuk kita yang basic. Apa dia? Tujuan zikir nak ingat Allah, maka sebutlah kalimah apa? Allah. Nak sebut kalimah apa lagi? Allah. Allah. Dan ingat tuan-tuan, zikir dengan kalimah yang basic macam tu, sebut Allah sahaja pun, dan zikir-zikir yang kita biasa tu sebenarnya ia amat membantu kita di kala saat-saat hujung usia. Waktu tu dah tak larat dah nak solat sunat. Betul? Waktu tu dah tak mampu dah nak baca Quran. Waktu tu dah tak mampu dah nak puasa. Apatah lagi yang lain. Masa tu kalau dia sihat, dia tak mampu dah macam-macam tadi. Cuma dia mampu buat ala kadar, tak seperti mana muda dulu. Okey. Kemudian orang panggil apa lagi? Apatah lagi kalau dia sedang, orang panggil apa?
terlantar, hanya mulut saja boleh menyebut, maka dikala itulah mulut yang sentiasa berzikir kepada Allah, walaupun minimal sebetul sebutan dia Allahu Akbar, Allah, maka dikala itu anggota lain tak mampu dah nak buat apa, maka mulut ini akan mampu. Allah, Allah, Allah. Tangan dia tak mampu dah nak pegang tasbih, maka tapi mulut dia mampu ucap apa? Allah, Allah, Allah. Berguna tak waktu tu? Allahu Akbar. Cukup berguna. Sebab ni masa muda-muda dia selalu berzikir kepada Allah, maka dia tidak akan lekang mulutnya untuk ingat kepada Allah di saat ketika dan di saat itu. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kalau kita tengok kalimatuz zikir ataupun kalimah yang afdal sekali, yang mana kita nak hujung hayat kita disebut la ilaha illallah kan. Orang ulama pun duk sebut dah, kalimah la ilaha illallah tak perlu pergerakan yang begitu kencang di mulut kan. Biasa-biasa kalau subhanallah, subhanallah kan, la ilaha illallah, bibir ni mungkin tak bergerak, mungkin bergerak, lidah sahaja la ilaha illallah, lidah saja bergerak. Cuba bayangkan kan, satu benda yang perlu sebenarnya zikir kepada Allah dengan mulut, tangan dan anggota, dan terakhir sekali nanti di hayat mulut dengan hati saja yang akan bergerak. Oleh kerana itu tuan-tuan, walaupun kita nak baca kitab zikir ni, zikir adalah ada apa zikir ni bagi kat orang tua-tua orang pincin-pincin sudahlah, jangan. Muda-muda macam ni lah kena bermula zikrullah, sehingga nanti bila berusia dia akan terbiasa, dan di hujung hayat dia akan terbiasa. Kalau di usia muda tak dibiasa, maka nanti dia dewasa dia tak tahu, apatah lagi dia dah besar kahwin berusia, lagi dia tenganga-nganga bila dia nak mati. Allahu Akbar. Bagaimana dia nak mengungkapkan kalimah-kalimah yang suci yang penyebab dia boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut zikrullah syifaul qulub atau kama qala. Ingat kepada Allah adalah syifa. Dia panggil apa syifa? Penyembuh. Penyembuh al-qulub, hati. Hati kita ni kadang-kadang sakit, kadang-kadang terasa, kadang-kadang tersinggung. Yang tersinggung tu kita ke hati kita? Hati kita, perasaan kita tu hati lah yang tersinggung, selalu tersinggung kan. Maka kita nak buang benda itu, maka kita berzikir kepada Allah. Astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Itu sebabnya tuan-tuan, ulama bila dia nak berzikir, dia pegang tasbih. Apa kena mengena zikir dengan pegang tasbih? Tuan-tuan, kalau tak ada tasbih di tangan agak-agak, boleh tak nak mula zikir? Tak boleh kan? Ni tak ada tasbih, kita nak mula zikir pun tak jadi. Tapi pegang tasbih, kita tahu lah nak buat apa, kita tahu lah nak sebut apa. Betul? Jatuh saja tasbih ketika mana kita tahajud, astagfirullah, jatuh saja tasbih, mulut kita pun serup berhenti. Betul? Masa kita makit tahajud tengah malam tu pukul 5 ke pukul 4, kita pegang tasbih, kita zikir. Masa kita zikir tu, tasbih kita jatuh, mulut kita pun terhenti seketika. Betul kan? Tak. Baru kita sedar, aku tertidur rupanya, terlap, ambil balik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, ulama berzikir pegang kepada tasbih tidak lain dan tidak bukan selain daripada nak menghitung. Di samping itu juga dapat menggerakkan segala jasad anggota, lebih lagi anggota yang diperlukan untuk berzikir. Sebab itu fungsi dia itu adalah untuk memberi rangsangan, dorongan dan kekuatan. Itu sebabnya pegang, dan pegang
salah satu untuk hitung, dalam masa yang sama dia punya kegunaan dia untuk memberi rangsangan, dorongan supaya kita ini sedang berzikir melalui mulut, maka tangan juga akan main peranan sebagai saksi di hadapan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, lagi wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun dalam Yasin. Mulut ngap, zip. Yang nak bercakap tangan. Nak bagi tahu kata mulut kita ni memang tak pernah jujur sampai ke akhirat sana tu di zip. Maka tangan yang akan bercakap, ya Allah, si fulan ini, si lelaki ini, si perempuan ini dulu dia pernah berzikir kepada Allah. Tangannya menghitung zikir subhanallah, subhanallah selepas sembahyang 5 waktu 33 kali, 33 kali. Lepas tu 33 kali pelengkap, cukuplah 100 kali subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Oleh kerana itu tuan-tuan, zikir jangan bergantung dekat tu imam. Zikir selepas sembahyang subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar tu jangan bergantung dekat tu imam di sudut bilangan. Sebab Nabi suruh 33 tu jangan bergantung kepada tuan imam, walaupun tuan imam subhanallah, subhanallah. Jangan, kita sendiri yang kena hitung. Kita nak bersama dengan imam tak ada masalah, tapi hitungan kita sendiri yang kena yakin. Cukup dah aku 33? Imam cukup, mungkin aku tak cukup. Aku nak kena hitung sendiri. Tak ada biji tasbih, pegang dengan sendi-sendi jari di tangan ini. Kira sendiri. Setiap kali kita solat maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar, sibuk macam mana pun, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hitung sendiri. Jangan duk harap dekat orang tolong hitung dekat kita. Tak akan lengkap dan tak akan sempurna. Tuan-tuan dan puan-puan dan dirahmati oleh Allah, sampai dekat ni azan dulu, lepas tu kita sambung sikit. Okey, silakan.
وابعث المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد ربك Amin amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, kita sambung sedikit lagi berkaitan dengan tajuk ataupun muqaddimah kita berkaitan dengan kitab Al-Azkar. Tuan-tuan dan puan dan dirahmati oleh Allah, Imam Nawawi dalam muqaddimahnya menyebut satu ayat potong ayat Al-Quranul Karim, satu potong ayat Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Surah Baqarah 152. Fazkuruni azkurkum, ingatlah kamu kepada aku. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Azkurkum, nescaya aku iaitu Allah taala akan ingat pula kepada kamu wahai hamba Allah. Washkuruli wala takfurun, syukurlah kamu kepada aku dan jangan kamu kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu tuan-tuan, ayat ini menunjukkan kepada kita satu perintah daripada Allah untuk kita ingat Allah dalam 3 saluran yang kita sebut tadi itu. Niscaya insya-Allah Allah akan ingatkan, Allah ingat kita 24 jam ketika mana kita mengingati Allah. Tuan-tuan puan-puan, ketika mana kita diingati oleh Allah, maknanya kita akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat Allah. Bukan sekadar Allah memandang kita di dunia, tetapi di akhirat. Tuan-tuan, ada di dunia Allah tak pandang langsung hamba-hambanya. Di akhirat pun Allah tak pandang hamba-hambanya. Siapa dia mereka itu? Orang-orang yang dilaknat oleh Allah, orang makan rasuah dan seumpamanya lah. Banyak lagi kalau kita nak sebut. Hamba-hamba Allah yang tidak dipandang oleh Allah, maknanya orang itu tidak mendapat rahmat Allah. Hidup dia boleh bila-bila masa saja terjebak kepada kemungkaran. Yang lebih parah lagi, kita takut akidahnya melayang. Wal'ayazubillah. Itu yang kita tidak mahu. Oleh kerana itu pentingnya kita mengingati Allah. Yang macam kita sebut tadi itu, Allah akan ingatkan kita, maknanya Allah akan memberi rahmat kepada kita, Allah memandang kita. Maka situlah kebaikan yang kita dapat. Hidup atas dunia ini, walaupun ujian, walaupun macam-macam kehidupan ni, kita masih lagi mendapat rahmat Allah. Yang penting iman kita jangan melayang, iman kita jangan tercalar, akidah kita kukuh kuat. Walaupun dunia yang akan berakhir ini penuh dengan halangan-halangan, rintangan. Betul? Seperti mana yang saya selalu duduk sebut, ujian akhir zaman ni, kita dah ada akhir zaman ni, dan tanda-tanda kiamat akhir zaman ni, semuanya adalah tanda ataupun perkara yang akan berlaku boleh merosakkan akidah. Sebelum datangnya Dajjal. Dajjal datang bukan nak roboh rumah kita, bukan nak ambil harta kita. Dia datang nak rosak akidah dan pegangan kita. Oleh kerana itu, zikrullah pada ketika saat Dajjal. Siapa yang hidup di saat Dajjal datang, maka Nabi sarankan buat apa? Bina senjata yang tinggi? Tidak. Nabi suruh kita belajar apa, bagi stamina hebat nak lawan tinju tumbuk dengan dia. Dah. Nabi kata waktu tu makanan kamu tidak lain dan tidak bukan zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Bukan kenyang pun, tapi kenyang rohani, kenyang dalam kita tu kenyang, insya-Allah yang lain akan boleh diatasi.
Itu pentingnya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Cukup takat itu saja perkongsian kita pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan. Insya-Allah nanti bila gilirannya nanti saya akan baca kitab Al-Azkar ni lah. Jadi kalau siapa dia yang nak miliki pergi cari sendirilah. Saya pakai kitab ni Al-Azkar terjemahan. Kalau Arab pun ada, Arab lagi nipis, tapi saya nak pakai terjemahan ni senang. Nanti kalau tuan-tuan nak beli, tuan-tuan beli pustaka Al-Hidayah. Ada jual banyak memang. Saya rasa pustaka Hidayah ni cantiklah dia punya terjemahan dia. Ala kulli hal, siapa berminat pergi cari sendiri terjemahan Al-Azkar Imam Nawawi. Imam Nawawi dia punya percetakan Al-Hidayah. Mudah-mudahan insya-Allah nanti perkongsian kita akan lebih bermanfaat. Andai kata kita ada sesuatu yang kita lihat, di samping kita dapat juga beramal dengan apa yang disaran oleh baginda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri lil insani lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, jauhkan kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.